Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Amithna ala dinil Islam, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اجعلنا من علماء العاملين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين آمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi ini dialah Allah Subhanahu wa taala yang terus meminjamkan kita nyawa kepada kita pada hari ini, tuan-tuan ya. Kerana pada hakikatnya, tuan-tuan ya, pada hakikatnya tidak ada sesuatu perkara pun yang kita miliki. Kita ni semuanya hanyalah sebagai peminjam. Tuan-tuan ya. Kita ni semuanya hanya sekadar menanggung amanah, tuan-tuan ya. Tak ada sesuatu pun di atas alam ni yang kita milik, tak ada. Hakikatnya semua milik Allah, tuan-tuan ya. Yang ada pada kita ni semua amanah dan kita ni sebagai peminjam je, tuan-tuan ya. Esok sampai di hadapan Allah sebagai pemilik hakiki, milik Allah yang milik mata kita, Allah yang milik nyawa kita, Allah milik segala-galanya, tuan-tuan ya. Allah Subhanahu wa taala milik segala-galanya, sampai di akhirat kelak dia akan tanya satu persatu atas apa yang kita miliki hari ini sebagai peminjam sahaja, tuan-tuan ya. Bumi ni siapa punya, tuan-tuan? Allah punya, bukan kita punya, tuan-tuan ya. Habis tu tanah tu buah nama kita, tuan-tuan ya. Ni tanah saya, geran tanah nama saya. Yang tu secara zahir saja, tuan-tuan ya. Hakikatnya milik Allah, tuan-tuan. Dah kita peminjamnya, letaklah atas nama kita, tuan-tuan. Tapi bukan milik kita secara hakikat, tuan-tuan ya. Ingat, tuan-tuan, setiap nikmat ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik nikmat. Kita ni kena sedarlah, kita ni sebagai peminjam je, tuan-tuan ya. Sebab tu dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Minta maaf, tuan-tuan, bukan ayat tu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya setiap nikmat itu suatu hari pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dalam juzuk Amma tu, tak terlintas pula saya ayat tu, tuan-tuan ya. Ada dalam juzuk Amma Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap nikmat itu dalam surah Al-Humazah, tuan-tuan ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tuan-tuan ya. Baik, jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, pada pagi ini kita menyambung pengajian tasawuf, tuan-tuan ya. Pengajian untuk kita terus menjadikan hati kita hati yang suci, hati yang semakin dipandang oleh Allah, tuan-tuan ya. Bukan hati yang berpaling ataupun dipaling oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mahu melihat kita. Nauzubillah, tuan-tuan ya. Kita mengaji tasawuf ni tujuannya supaya kita ni semakin disukai oleh Allah, untuk dipandang oleh Allah, tuan-tuan ya. Jadi kita ni maknanya nak tarik perhatian Allah, kena bersihkan hati, kerana Allah melihat kepada hati, tuan-tuan ya. Lagi bersih hati, lagi kuatlah pandangan Allah kepada kita. Lagi bersih hati, lagi cepatlah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Sebab Allah kasih, tuan-tuan ya. Allah sayang, Allah sayang. Nak Allah sayang macam mana? Jaga pandangan dia. Allah sayanglah, tuan-tuan ya. Maknanya kalau kita tak jaga pandangan, tak jaga hati kita gelap dosa dan sebagainya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak sayang pada kita, tuan-tuan nak. Jadi kadang-kadang doa kita tak didengari, tuan-tuan nak. Masalah kita tak datang pertolongan sebab hati kita gelap. Nauzubillah, tuan-tuan ya. Jadi jaga pandangan Allah dari segi hati kita. Ni kita nak sambung pengajian
tasawuf, tuan-tuan ya. Muslimin muslimat bertanggung sekalian, kita sambung pada bab yang pertama, tuan-tuan ya. Pada menyatakan ni baru nak masuk. Tuan-tuan, ni baru nak masuk ilmunya. Sebelum ni kita baru tengok kepada muqaddimah, tuan-tuan ya. Ni kita baru nak masuk kepada ilmunya, tuan-tuan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Mandiri, tuan-tuan ya, pasal yang pertama pada menyatakan bab mata, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, dalam kitab ni tulis pasal yang pertama. Kalau saya, tuan-tuan, saya suka ubah sikit dia punya tajuk tu. Kita sebut hijab yang pertama. Tuan-tuan ya. Dalam kitab tulis pasal yang pertama. Jadi kita tukar kepada hijab yang pertama. Kenapa Ustaz hijab? Sebab tuan-tuan, banyak di kalangan kita hari ni, maknanya yang mata itu menjadi hijab besar untuk mereka mendapatkan keredaan Allah. Dan kita katakan mata ni antara hijab yang besar untuk seseorang itu semakin dekat kepada Allah, tuan-tuan ya. Hijab ni apa? Hijab ni dinding. Tuan-tuan ni dinding ataupun penghalang. Ramai orang hari ni tak boleh nak dekat diri kepada Allah. Kenapa? Dihalang oleh dosa mata, tuan-tuan ya. Kita ni tuan-tuan, kalau nak pergi benar-benar dekat kepada Allah, kita mesti sanggup berkorban untuk meninggalkan sekalian dosa dan maksiat. Tak boleh, tuan-tuan ya. Dia ibarat macam kita nak masuk istana, tuan-tuan, nak pergi istana raja, tuan-tuan nak. Istana raja dekat dunia lah, tuan-tuan ya. Nak pergi istana raja dekat dunia, maka mestilah pakaian kita pakaian yang kemas, bersih, tuan-tuan tak. Kalau ada kotor-kotor, nak masuk istana yang indah, yang bersih, tuan-tuan tak. Pengawal nak bagi masuk, tuan-tuan. Dia kata, siapa kamu ni kan? Dalam keadaan kotor, busuk macam ni, tak layak nak bersama dengan raja. Tuan-tuan tak, kemuliaan raja, kebesaran raja dan sebagainya. Maka begitu juga ulama tasawuf, mengandaikan ataupun ulama tasawuf memisalkan, mencontohkan perkara itu. Sekiranya kita nak jadi orang-orang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, nak bersama dengan raja, sekalian raja ni, kita kena bersih sungguh-sungguh, tuan-tuan ya. Tak layak nak duduk di hadratillah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang masih bawa najis-najis dosa busuk, tuan-tuan ya. Kebusukan dosa tu tak layak benar-benar berada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi sebab tu kita nak jadi orang-orang yang dekat sungguh kepada Allah ni, nak kena sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bertaubat, tuan-tuan ya. Sentiasa bersih lah, tuan-tuan gitu. Baik, hijab yang pertama pada menyatakan mata, tuan-tuan ya. Baik, ini perkara pertama dalam anggota kita yang 7, tuan-tuan ya. Maka ulama menyatakan mata ni adalah ibu kepada anggota-anggota yang lain, tuan-tuan ya. Mana kata kalau kita boleh jaga mata, yang lain lagi senang. Tuan-tuan ya. Sebab anggota kita yang 7 ni mata yang sentiasa terbuka, tuan-tuan ya. Kecuali dia tidur je, kan. Bila mana dia bangun, dia buka je lah, kan, tuan-tuan ya. Kalau telinga ni, dia ada 7 kan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, faraj, perut. Itu ada 7 anggota yang akan kita belajar, tuan-tuan ya. Yang 6 lagi anggota tu, dia jarang-jarang berfungsinya. Mata, dia berfungsi 24 jam lah. Maksud saya tu, bila kita bangun tu, dia berfungsi je lah. Terbuka je dia, tuan-tuan nak. Melihat je dia. Telinga ni ada masa dia dengar, ada masa tak ada orang bercakap dia tak dengar. Mata dah dia tengok je. Maknanya nampak tu sentiasa nampak lah, tuan-tuan. Mulut pun ada masa bercakap, ada masa berhenti lah, tuan-tuan. Tangan gitu juga ada masa dia bekerja, tak bekerja tak ada lah, tuan-tuan. Kaki pun sama, perut pun sama. Perut ada masa dia makan, ada masa tak makan lah, tuan-tuan. Tapi mata ni tak. Mata ni bila kita bangun tidur dia terbuka je, tuan-tuan. Jadi sebab tu mata ni anggota paling payah nak jaga, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kalau nak saksikan orang lelaki yang kuat iman dia, orang perempuan yang kuat iman dia adalah orang lelaki dan perempuan yang sentiasa jaga mata dia. Itu tanda bukti. Ni orang kuat iman ni, tuan-tuan ya. Tapi janganlah kita tengok ustaz-ustaz kita yang tak jaga pandangan mata ni, bila dia bercakap, tengok muka wanita dan sebagainya, kita kata, oh ustaz ni tak warak. Ustaz ni tak jaga pandangan mata, tuan-tuan tak. Walaupun pandangan mata ni ada perkara-perkara yang haram yang kita tengok khasnya kepada wanita, tapi ada tempat-tempatnya kita boleh lihat. Tapi lihat tu bukan dalam keadaan melihat dengan berlebih-lebihan gitu nah. Nanti dalam kitab ni dia akan bicarakan, tuan-tuan, gitulah. Itulah, tuan-tuan ya. Tapi cuma saya nak sebut, jangan kita cepat
mengandaikan ataupun cepat bersangka buruk. Ustaz tengok perempuan. Contoh kan. Bila ustaz tengah bercakap dengan anak murid dia, kita tengok mata ustaz. Kita perhati ustaz ni jaga mata ke tidak. Ustaz tengok anak murid dia dekat-dekat macam ni, mana boleh. Tuan-tuan tak. Dia harus, tuan-tuan tak. Ketika mana orang perempuan ni ada bertanya soalan ke, kita nak melihat tu boleh. Sekadar je lah. Jangan menatap tu dengan lama ke dan sebagainya. Macam guru dengan anak murid harus untuk menatap. Tapi bukan menatap dengan syahwat. No lah tuan-tuan ni. Doktor dengan pesakit harus. Tuan-tuan tak. Berjual beli harus. Dia ada bab-babnya tuan-tuan ya. Yalah tuan-tuan, hari ni akhir zaman ni tuan-tuan ya. Macam-macam benda lah tuan-tuan ya. Seperti mana yang tuan-tuan dan perempuan mungkin sedia maklum tuan-tuan ya. Sikit saja yang saya nak sebut tentang isu ialah pendakwah terkenal tu. Saya ingat tuan-tuan tahulah tuan-tuan ya. Saya sebagai pendakwah juga, maka saya ambil tahulah untuk pengajaran saya dan sebagainya tuan-tuan tak. Adakah fitnah ke tak fitnah, wallahu a'lam tuan-tuan ya. Perkara tu biarlah pihak berkuasa yang menjalankan tugas-tugas mereka. Cuma tuan-tuan, satu saja pesanan saya untuk kita sebagai masyarakat netizen lah tuan-tuan lah. Kita ni tuan-tuan jangan terpalit sekali dengan perkara-perkara dosa tuan-tuan ya, yang dikaitkan dengan orang-orang yang tertentu lah tuan-tuan. Makna kata, kalaulah dosa itu dilakukan oleh individu tertentu, kita pula jangan menambahkan dosa pada diri kita dengan sebab kesalahan orang lain. Tuan-tuan nak. Maknanya yang buat dosa tu orang, tapi kita pun tiba-tiba terpalit ataupun kita sendiri pun tiba-tiba terkait dengan dosa yang orang lain buat. Jadi macam mana? Jadi contohnya kita ni, bila contoh cerita pasal pendakwah terkenal tersebut, kita ni pula tiba-tiba jadi mencaci. Tuan-tuan tak? Sebenarnya tuan-tuan begini. Bila ada orang lain buat dosa dan maksiat, tuan-tuan tak? Sebenarnya tuan-tuan, bukan sekadar pendosa itu ataupun orang yang melakukan maksiat itu sebesar mana, sekecil mana pun tuan-tuan tak tu, tak kisahlah. Maksudnya orang yang buat dosa tu tuan-tuan ni kecil ke besar, maksudnya bukan orang yang melakukan dosa itu sahaja sedang diuji oleh Allah. Bahkan kita sebagai masyarakat yang berada di sekeliling juga sedang diuji oleh Allah hati-hati kita. Tuan-tuan ya. Jadi nasihat saya, jangan dengan sebab dosa orang lain kita diuji oleh Allah sehingga kita juga melakukan dosa. Dosa menghina, tuan-tuan tak, dosa mencaci dan dosa cepat menghukum. Ni banyak netizen saya tengok dengan isu-isu macam ni. Saya ebok dia orang ni. Tuan-tuan tak. Kalau sekadar nak ambil tahu, sekadar nak ambil berat, nak doakan, tak apa. Ni masalahnya keluar dengan kata-kata kesat. Tuan-tuan nak menghukum sedangkan perkara tu belum selesai. Tuan-tuan, bila ada satu-satu isu yang berlaku tuan-tuan tak, selagi mana belum diputuskan salah atau tidak, kita jangan terus menyebarkan perkara-perkara fitnah itu dan menghukumnya seolah macam perkara itu pasti tuan-tuan tak. Itu bukan perkara yang diajar dalam agama kita. Yang diajar dalam agama kita ialah yakin dengan kebenaran setelah mana pasti. Lagi mana belum ada apa-apa keputusan dan sebagainya, kita sebagai orang Islam diajar untuk tabayyun. Tabayyun ni apa? Maksudnya menyelidiki, mencari penerangan tuan-tuan nak. Biar benda tu jelas betul dulu. Kita sebagai orang beriman ni bukan dapat berita sebar, dapat berita fitnah. Itu sifat apa tuan-tuan? Itu munafik. Itu sifat munafik tuan-tuan. Orang munafik ni maknanya dia tak takut untuk memikirkan tentang fitnah ke apa ke kan. Dia suka untuk memburuk-burukkan orang dan sebagainya. Itu yang bila dapat berita terus, ya Allah teruknya. Teruk dah. Tuan-tuan. Belum apa-apa lagi. Teruknya dia ni, tak sangka. Kenapa dah sampai ke situ? Belum putus lagi. Belum ada apa-apa keputusan. Tiba-tiba dah kata teruk lah, tak sangka lah. Yang tu jangan kita menambahkan dosa dalam diri kita. Satu. Tuan-tuan, saya nak sebut yang tu. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, saya agak sedih juga dengan perkara yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Bila perkara itu dimanipulitkan pula tentang kepahaman Islam itu difaham dengan salah tuan-tuan nak. Tentang isu pendakwah terkenal ni tuan-tuan ni. Jadi ada ustaz-ustaz kita tuan-tuan nak, yang nak bantu mangsa-mangsa dan sebagainya. Saya nak sebut perkara ni belum pasti tuan-tuan ni. Cuma saya nak sebut dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang perkara ni. Oleh kerana perkara ni membabitkan kepada pendakwah yang tersohor tuan-tuan. Besar lah maknanya perkara ni dikenali ramai dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi ada ustaz-ustaz kita, pendakwah-pendakwah kita juga yang ada niat yang baik untuk membantu mangsa-mangsa dan sebagainya. Perkara tu tak ada salah. Tapi yang saya kecewa tuan-tuan ni, yang tidak betulnya tuan-tuan, apabila bukti-bukti yang disebarkan oleh mangsa dan sebagainya
diwawarkan dalam media-media sosial. Maksudnya ustaz yang mendapat bukti-bukti screenshot mesej daripada mangsa video dan sebagainya, pendakwa-pendakwa tu kadang-kadang mereka ni sebarkan pula WhatsApp bukti-bukti tersebut dalam Telegram mereka. Tuan-tuan, ni tak boleh, ni bukan aib, tak boleh tuan-tuan ya. Makna kata kalau memang seseorang itu buat salah sekalipun, biarlah masyarakat tahu itu salah dan dihukumkan salah atas kesalahan apa, tak apa, sebagai pengajaran tuan-tuan, sebagai saya juga sebagai pengajaran untuk saya kepada kita semua tuan-tuan nak. Tapi janganlah sebarkan bukti-bukti. Tak ada faedah kita nak buruk-burukkan orang ataupun kita nak sebarkan bukti kepada masyarakat. Cukup kalau mahkamah dah kata bukti jelas, dah ada lah kita kata videonya, screenshotnya dah ada bukti dan telah terbukti salah, telah ada pengakuan, tak apa, cukup lah. Jadi evidence tu, video tu macam mana rupa, tak boleh sebar tuan-tuan, haram sebar. Tapi hari ni yang kita tengok disebarkan. Sebab nak apa? Nak backup diri. Orang tuduh kita ni memfitnah. Akhirnya kita pun sebar. Ni bukti. Bukannya disebarkan kepada seorang dua. Disebarkan kepada beratus-ratus ribu masyarakat. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut perkara ni, saya nak cerita apa? Maksudnya ini perkara yang salah tuan-tuan ya. Mana kata kalau tuan-tuan suatu hari nanti tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah untuk melalui perkara-perkara macam ni, jangan kita kalau nak cuba menegakkan kebenaran atas suatu-satu isu yang kita tangani, jangan sampai evidence ataupun bukti-bukti yang kita dapat ni kita sebar pada kawan-kawan. Sedangkan kawan-kawan tak tahu. Cukuplah kalau kawan kita tu maknanya dibuang sekolah ke dan sebagainya atas kesalahan gitu gini, kita je yang pegang dia punya video dan sebagainya. Begitu tuan-tuan. Wallahi tuan-tuan, saya pernah handle kes macam tu. Wallahi tuan-tuan ya. Saya pernah handle kes dan alhamdulillah semua daripada Allah belakalah tuan-tuan ya. Dah dibuat kerja bertahun-tahun, saya yang handle tu. Alhamdulillah kerja Tuhan. Tuan-tuan lama dah. Tuan-tuan ya, ada seorang rakan sekerja saya lah. Tuan-tuan ya. Jadi maknanya benda tu dah bertahun-tahun tapi akhirnya Allah tunjukkan perkara tu jadi kantoi dengan saya lah. Maknanya dengan cikgu-cikgu lain tu tak nampak. Saya akhirnya nampak. Saya buat penyelidikan, buat kajian tuan-tuan nak. Dan semua bukti saya dah ada, video semua saya dah ada. Akhirnya kita sampaikan kepada pentadbir tuan-tuan. Maka akhirnya diambil tindakan. Dan satu sekolah tak tahu. Orang tertanya-tanya, kenapa dia kena tukar, kena buang. Kes bersama pelajar lah tuan-tuan ya. Kes isu macam ni jugalah tuan-tuan. Tapi maksudnya kita faham dalam keadaan kita nak menegakkan kebenaran, bukannya kita boleh semudah-mudahnya menyebarkan aib orang dan sebagainya. Tak boleh. Itu satu yang kedua. Yang pertama, saya nak kait dengan mata ni sebenarnya tuan-tuan. Mata lah tuan-tuan ya. Bila kita melihat dan sebagainya, kadang-kadang perkara itu boleh mendatangkan dosa tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan. Pertama, bila berlaku dosa kepada orang lain, kita juga sedang diuji oleh Allah supaya kita jangan menghina, jangan menghukum secepat yang mungkin. Kena ada tabayun dan sebagainya untuk kita benar-benar maknanya memastikan perkara itu. Yang kedua, tuan-tuan bila mana kita mengetahui kesalahan seseorang dan sebagainya, kita adalah menjadi kesalahan haram untuk kita tajassasu tuan-tuan ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah dalam Quran itu, wahai orang-orang beriman, taklah kamu menjauhkan diri daripada mengorek-ngorek aib orang. Betul ke? Jom korek, nak tahulah. Mana video, nak minta video, haram tuan-tuan. Haram. Kita tak ada kepentingan nak tengok video, nak korek mesej orang ni. Kita tengok aib orang berdosa. Tak boleh tuan-tuan ya. Dan satu lagi tuan-tuan, kita risau. Hari ni orang diuji. Akan datang kita tak tahu kita diuji oleh Allah bagaimana. Itu perkara yang kedua tuan-tuan ya. Tuan-tuan sekalian, perkara yang ketiga dalam isu-isu macam ni tuan-tuan ya. Perkara yang ketiga tuan-tuan, kalau kata benar-benar sabit kesalahan, kalau kata tuan-tuan, kita tak pasti tuan-tuan ya. Kalau kata benar-benar disabitkan kesalahan sekalipun tuan-tuan ya, memang betul-betul bersalah dan sebagainya tuan-tuan, tak bolehlah kita ni dengan satu sebab kesalahan itu menjadikan kita menghukum orang ni sebagai orang yang jahat, orang penjilat agama. No tuan-tuan, jangan tuan-tuan ya. Maksudnya kalau ada satu kesalahan yang dilakukan oleh saya ke, tuan-tuan tak, suami tuan-tuan ke, mak ayah kita ke tuan-tuan ataupun mana-mana pendakwah dan sebagainya, PU ke, tak kira imam muda ke, siapa pun tuan-tuan kesalahan tu, itu satu kesalahan, tetapi jangan sebab dengan kesalahan tu sampai kita kata tak boleh pakailah ustaz ni tuan-tuan Maksudnya kesalahan yang salah tu memang kita kata salah, tapi
Segala kebaikan-kebaikan yang dia buat tetap kita hargai. Itu perkara yang ketiga yang saya nak sebut tuan-tuan ya. Maknanya mungkin perkara-perkara baik yang dia buat yang lain-lain tu kita tak tahu keikhlasan dia kepada Allah. Insya-Allah mudah-mudahan dia ikhlas tuan-tuan ya. Ikhlas dia buat perkara baik, dibantu orang. Cuma setiap orang saya nak sebut dengan tuan-tuan, masing-masing ada ujian masing-masing. Dan tuan-tuan, maknanya kita hari ni pun bukan baik sangat tuan-tuan. Kita pun ada sejarah-sejarah kita. Cumanya hari ni tuan-tuan, maknanya orang ni duk suka dengan kita, suka dengan Ustaz Isyam. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala merahmati saya, menutup aib saya tuan-tuan. Kalau kita kata isu macam pasal pendakwah dan sebagainya, yang isu yang sekarang ni tuan-tuan, maknanya kita percaya sebenarnya banyak lagi pendakwah-pendakwah lain di luar sana yang mungkin melakukan perkara yang sama. Tuan-tuan tak? Banyak. Tetapi oleh kerana mungkin pendakwah-pendakwah yang lain-lain tu mungkin pendakwah-pendakwah kecil, perbuatan mereka tak dizahirkan, tuan-tuan, tak kantoi dan sebagainya, maka mereka ni maknanya tidaklah dianggap buruk. Kenapa Allah menutup aib mereka tuan-tuan? Mungkin minta maaf sebut di bahagian menteri-menteri, mungkin banyak juga yang berlaku isu-isu macam ni tuan-tuan. Maksudnya perkara yang sama dilakukan oleh orang-orang yang besar-besar dan sebagainya tuan-tuan. Tapi maknanya kejahatan-kejahatan tersebut ditutup oleh Allah, menyebabkan maknanya kita hari ini tidak dianggap buruk dan sebagainya. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, kita masing-masing ada ujian, ada kesalahan masing-masing. Cuma hari ni tuan-tuan, kita ni orang anggap kita baik kerana Allah jaga aib kita tuan-tuan gitu. Dan saya nak sebut dengan tuan-tuan, setiap seseorang itu ada ujian mereka masing-masing tuan-tuan ni. Jadi maknanya setiap orang bukanlah mereka ni perfect. Maknanya yang salah tetap salah, saya nak sebut gitu. Cuma jangan kita ni, yang perkara yang ketiga, jangan kita ni dengan satu-satu kesalahan terus kita nak kata dia ni jahat, munafik, kafir. No tuan-tuan, jangan ya. Setiap orang ada salah, kita doa mudah-mudahan dengan kesalahan tersebut kalau betul-betul lah tuan-tuan ya, Allah beri taufik hidayah, beri kesedaran kat dia, beri keinsapan untuk dia. Makna kata kalau habis dia menerima hukum dan sebagainya, kita tetap memuliakan dia kerana kebaikan dia selama hari ini. Telah berapa banyak manusia yang kembali kepada agama dengan asbab mulut dia dan sebagainya tuan-tuan. Dengan banyak mana dah masyarakat nampak Islam ni bagus oleh kerana dakwah dia tuan-tuan. Banyak kebaikan dia. Jadi jangan oleh kerana satu perkara, ni tak boleh pakai, kita ni macam bagus sangat tuan-tuan. Inilah ustaz dulu yang pernah berlaku kes itu dulu punya cerita tuan-tuan. Ataupun kita katakan, ni dah pernah buat salah ni, kita tak boleh percaya dah ni, tak boleh percaya. Kita kadang-kadang mentaliti kita tu tak betul. Kita buat macam tu tak betul tuan-tuan ya. Mana kata contoh ayah kita tuan-tuan, dia mungkin pernah buat salah. Adakah kita nak anggap dia bukan ayah kita selama-lamanya? Sedangkan dialah yang memberikan kita makan dan minum, bekerja untuk kita sampai kita besar tuan-tuan. Jadi maknanya oleh kerana satu kesalahan, kita langsung nak menafikan semua kebaikan dia. Tanpa ayah kita tak besar. Ada salah dia, sikit-sikit salah dia, mungkin 2-3 tahun yang terkini, tiba-tiba ada pula ayah ni ada orang ketiga contohnya tuan-tuan, sampai mak menangis. Tapi sebelum tu ayah okey je. Adakah dengan sebab tu kita terus nak buang ayah dalam kehidupan kita tuan-tuan? Maksudnya masing-masing ada ujian masing-masing. Dan kita sebagai sesama Islam ni terus kita ni memandang dengan sifat kasih sayang dan mendoakan tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kalau benda itu perkara yang tidak benar, Allah tunjukkan secepat yang mungkin. Dan kalau perkara itu benar sekalipun, menjadi pengajaran untuk dia, menginsafi diri dia. Kecuali tuan-tuan yang kita maknanya kita bolehlah nak benci kalau maksiat tu berterusan. Maknanya dah tangkap pun buat lagi. Itu lain cerita tuan-tuan. Sebab tu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bila mana kamu tengok, kata Sayyidina Ali, orang buat dosa pada malam hari, siang hari, maksudnya siang hari je, kamu kena anggap dah orang ni orang yang bersih, orang yang baik dah. Kena lupa dah dosa tu, kata Sayyidina Ali. Sebab kita tak tahu malam tadi mungkin bila bertaubat, menangis kepada Allah. Ini begitu tinggi tuan-tuan ya. Islam mengajar hati kita ni supaya sentiasa kita memandang orang lain ni dengan pandangan-pandangan yang baik. Husnuzon tuan-tuan. Ini kita kadang-kadang cepat sangat nak sangka buruk ataupun nak memandang rendah pada orang lain. Dulu respect, lah ni habis, tak ada lah, saya tak respect dah. Laju je kita punya hati ni tuan-tuan. Itu menandakan kesombongan kita. Itu tanda kita sombong tuan-tuan. Kita ni sebab orang Allah tutup aib kita. Buatnya Allah buka, baru kita tahu bagaimana orang pun tak suka kepada kita sebenarnya. Kita kadang-kadang benci dekat orang kan, tak suka dengan kesalahan yang orang lain buat, macam kita ni bersih sangat tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, maknanya itu 3 perkara yang saya nak sebut dengan tuan-tuan tentang isu-isu macam ni, supaya kita ni dalam melalui perkara-perkara ni pada masa-masa akan datang tuan-tuan, kita laluilah dengan jiwa kehambaan yang sentiasa
melihat kepada keredaan Allah kepada hati kita. Gitu tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita ni sentiasa dijaga oleh Allah daripada berguluman dengan dosa-dosa yang tak disangka-sangka dengan sebab perkara-perkara yang lain lah tuan-tuan. Dosa lain kita pula yang buat dosa tak disangka-sangka. Na'udzubillahi min zalik tuan-tuan kita nah. Baik, jadi tuan-tuan itulah cerita bab mata ni tuan-tuan ya. Kadang-kadang mata ni kalau tak dijaga baik sebagai ustaz ke pendakwah dan sebagainya, dia boleh menjerumuskan seseorang itu kepada lembah-lembah zina tuan-tuan dan sebagainya. Itu semua punca daripada mata tuan-tuan kita. Baik tuan-tuan. Jadi itu saya katakan mata ni perkara yang memang perkara yang besar lah tuan-tuan ya. Maknanya orang yang boleh jaga pandangan mata dengan baik, maka insya-Allah akan lahirlah keimanan dan ketakwaan yang tinggi dalam hati seseorang itu tuan-tuan ya. Baik, pasal yang pertama pada menyatakan mata. Tuan-tuan ni mata ni satu nikmat yang sangat-sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang-orang yang buta ni kita sedih. Allah, buta orang ni tuan-tuan tak? Dari segi zahirnya sedihlah kita tengok. Tapi dari segi hakikatnya tuan-tuan, tu satu rahmat Allah yang maha besar. Bukan kita nak minta buta dak tuan-tuan ya. Maknanya kalau memang ditakdirkan oleh Allah, maksudnya takdir tu ada kebaikannya tuan-tuan ya. Setiap yang Allah tentukan ada hikmahnya tuan-tuan ya. Bagi orang yang buta, hikmah besar dia apa? Maka telah tertutup satu pintu dosa maksiat yang besar kepada orang yang buta ni, dah tutup satu pintu dosa maksiat yang besar ya. Jadi itu hikmah kepada orang yang buta. Bagi orang yang melihat, hikmah kita melihat tu apa pula? Kita melihat orang yang lahir dalam keadaan buta, hikmah kepada kita untuk bersyukur dengan nikmat mata ni. Tuan-tuan ya. Kita yang memandang orang yang buta ni, kita kena syukur, ya Allah ada mata, syukur alhamdulillah. Orang yang lahir-lahir dalam keadaan buta, kita tenangkan dia. Kerana apa? Kerana dia buta hanya sementara je kat dunia. Hikmahnya maknanya dia telah dijaga oleh Allah daripada dosa mata buat selama-lamanya. Dan dia memang dia lahir dalam keadaan buta, maka dia tak akan pernah nampak dosa-dosa ni, tak akan pernah nampak. Dia tak akan terlibat dengan dosa mata sebab memang lahir-lahir dia sudah buta tuan-tuan ya. Dan esok di akhirat kelak Allah akan beri dia mata balik dalam syurga, nanti dia dapat melihat tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, maknanya orang yang ada mata ni, itu satu ujian yang besar daripada Allah untuk kita jaga tuan-tuan ya. Biasanya tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan ya, kebanyakan manusia itu dengan nikmat itu mereka gagal. Itu banyaknya tuan-tuan ya. Jarang-jarang, bukan tak ada, tapi sikit yang Allah pilih manusia-manusia yang bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ni. Kebanyakan manusia kufur dengan nikmat mata. Tuan-tuan tengok hari ni tuan-tuan ya, masyarakat kita berapa banyak peratus yang boleh jaga mata, berapa peratus yang tak boleh jaga mata. Jadi maksudnya tuan-tuan, manusia ni dari segi nikmat, kebanyakan biasa manusia itu dengan nikmat tu banyaknya ingkar ya. Banyaknya tidak bersyukur kepada Allah. Ini benda yang payah tuan-tuan ya. Kalau saya sembang dengan Syekh Abdullah tuan-tuan ya, Syekh selalu sebut, kalau bab mata Syekh kata Allah, Syekh selalu sebut gitu. Tuan-tuan ya, duduk depan Syekh Syekh kata Allah, mata ni payah. Syekh selalu cakap macam tu. Syekh tunduk, Allah, mata ni payah. Syekh kata tuan-tuan ya. Kemudian Syekh sambung apa? Syekh kata mata ni payah, kalau Tuhan tak jaga payah. Syekh kata kalau nak tunduk pandangan mata kena minta sungguh-sungguh dengan Allah. Syekh pejam mata. Syekh kalau cakap dengan saya, dengan anak murid kan, tembang dengan Syekh tunduk, pejam mata, Syekh kata payah. Syekh selalu cakap macam tu tuan-tuan. Jadi maknanya Syekh sendiri pun sebut kepada kita ni, mata ni memang satu anggota yang bukan senang nak jaga tuan-tuan ya. Sebab dia ternyata terbuka. Tuan-tuan nak, kalau kita keluar tu lagilah tuan-tuan nak. Sebab tu tuan-tuan, orang perempuan khasnya, saya dah ada menulis sikit tuan-tuan ya. Orang perempuan ni sebaik-baiknya tuan-tuan nak, kalau tak ada keperluan jangan suka nak berjalan sangat tuan-tuan ya. Jangan nak berjalan keluar boleh, jaga aurat dengan baik tuan-tuan ya. Sebab ikut daripada Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baik perempuan itu adalah mereka yang kurang dilihat oleh orang lelaki, dan mereka tu sendiri kurang melihat lelaki. Diri mereka pun kurang dilihat oleh mana-mana lelaki, dan mereka sendiri pun jarang melihat mana-mana lelaki. Maksudnya input dengan output kurang, tak ada. Itu sebaik-baik wanita tuan-tuan ya. Islam mengajar perempuan begitu sebenarnya tuan-tuan. Sebab tu kalau negara-negara Arab memang adatnya macam tu. Tuan-tuan, cuma Malaysia ni memang dah biasa orang perempuan keluar. Kalau tuan-tuan pergi Pakistan tu, orang Pakistan, tuan-tuan sembang dengan orang Pakistan, tuan-tuan tak? Mereka pelik tengok Malaysia ni, tuan-tuan tak? Perempuannya merata-rata, ada keluar senang-senang dan sebagainya, tuan-tuan. Bukan salah orang perempuan nak keluar, tak salah. Tapi keluar ni jagalah kita punya batasan, kita punya penjaga aurat dan sebagainya tuan-tuan ya.
Kenapa? Kerana maknanya di luar sana tu pandangan-pandangan mata lelaki ajnabi, tuan-tuan. Jangan kita menjadi asbab dosa kepada mereka orang lelaki, tuan-tuan. Kita kata, ustaz saya nak pakai ketat, siapa suruh tengok? Ada pula yang cakap macam tu, tuan-tuan. Kita nak cantik-cantik kita nak cantik-cantik untuk kita lah, tuan-tuan. Siapa suruh tengok? Tak betul, tak ada ia yang cakap macam tu, tuan-tuan. Kalau betul-betul rasa nak cantik, kenapa kat rumah tak cantik? Tuan-tuan, bila kat luar baru nak cantik. Itu maksudnya bila kat luar nak cantik tu mungkin kita ada perasaan supaya orang tengok kita tu nampak cantik. Orang tu siapa? Orang tu termasuklah lelaki, tuan-tuan. Kita kadang-kadang bukan kita lah, ada setengah-setengah perempuan ni, tuan-tuan. Siapa suruh tengok? Gitu pula, tuan-tuan. Saya nak sebut, tuan-tuan, dua perkara. Barang perempuan lah, tuan-tuan. Orang perempuan, bila dia memakai pakaian-pakaian yang tidak menjaga aurat dengan betul, maknanya ketat dan sebagainya, dia pakai tu dosa dah satu. Tuan-tuan. Saya pakai gini, siapa suruh tengok? Awak pakai macam tu dah satu dosa dah sebenarnya, tuan-tuan. Allah murka dah. Maksudnya keluar daripada rumah tu dah salah dah dicatat dosa dah oleh malaikat. Baik, kemudian yang kedua, bila lelaki tengok tu dosa kedua pula. Sebab kita yang menyebarkan dosa. Tuan-tuan tak boleh kata siapa suruh tengok, tuan-tuan. Sebab kita tahu di luar keadaan kita sekarang ni, lelaki-lelaki di akhir zaman ni, tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan. Payahlah nak cari lelaki-lelaki di akhir zaman ni yang benar-benar jaga iman. Ni kan kita hidup akhir zaman, tuan-tuan. Bukannya kita hidup zaman-zaman orang yang imannya gemilang, terbilang dan sebagainya, tuan-tuan. Ini akhir zaman orang-orang lelaki yang memang sukar nak jaga pandangan mata, tuan-tuan. Yang memang lelaki-lelaki yang ada di akhir zaman ni adalah kebanyakan lelaki-lelaki yang leka dengan dunia dan sebagainya, tuan-tuan. Maka kita lebih-lebih lagi nak kena berjaga gitu, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, itu nak cerita pasal mata yang sentiasa terbuka. Bila kita keluar tu lebih-lebih lagi, tuan-tuan, kena sentiasa berjaga. Sebab tu akhir zaman ni bagi orang lelaki khasnya kena jarang-jarang keluar lah, tuan-tuan. Orang lelaki lah. Sebab apa? Sebab keluar tu terdedah, payah nak jaga lah. Hujan banyak, tuan-tuan. Sebab tu tuk guru pondok ni dia jarang keluar. Sebab apa dia tak nak keluar? Sebab dia malas nak menghadapi benda-benda macam tu, tuan-tuan. Sebab tu saya sendiri pun, tuan-tuan, kalau pergi pasar raya jangan lama-lama, tuan-tuan. Jadi lama lagi semakin berat ujiannya, lagi banyak pandangannya. Sebab tu, tuan-tuan, kalau saya pergi Maidin ke cepat-cepat nak balik, tuan-tuan. Sebab rasa resah, rasa pusing, tuan-tuan. Kadang-kadang kalau saya pergi pasar raya, balik-balik tu rasa macam hati ni keras rasa. Ya Allah, kata, tuan-tuan. Nampak kita jaga-jaga, tertengok juga kan. Balik tu rasa macam lain hati tu, tuan-tuan. Rasa tak seronok lah, tuan-tuan. Duk jaga-jaga nak macam mana, tuan-tuan, memang akan ternampak juga, tuan-tuan. Sebab tu kita hidup di akhir zaman ni, khasnya orang lelaki, kalau boleh tak ada apa-apa hal, jangan selalu bercampur tempat-tempat orang ramai ni. Sebab apa? Sebab banyak sangat maksiatnya, tuan-tuan. Orang perempuan hari ni nak cari yang tudungnya elok kan, pakaian tak ketat kan, payah tuan-tuan, payah. Kebanyakan kalau kita pergi mana-mana tempat ni kan, angkat kepala je, dosa je memanjang masa, tuan-tuan. Jadi payah tu, payah akhir zaman. Sebab tu orang perempuan kalau boleh jangan selalu sangat nak berjalan-jalan keluar dan sebagainya. Sebab kita tu terdedah dengan pandangan-pandangan. Dan orang lelaki jadi maknanya jadi sukarlah nak jaga pandangan tu, tuan-tuan. Kalau pakai elok tak apa, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kata Nabi SAW, perempuan ni adalah panahan syaitan, tuan-tuan. Bila kita tengok depan tu cantik, Nabi kata tengok belakang lagi cantik. Perempuan ni depan belakang orang tengok tu masalahnya, tuan-tuan. Payahlah nak cerita benda-benda macam ni, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, itu semua ujian. Ujian bagi wanita, ujian bagi orang lelaki, tuan-tuan. Orang lelaki dia suka melihat, suka menengok, tuan-tuan. Orang perempuan suka dipuji. Tu dua tu habis tu, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang perempuan ni kena puji sikit, cair dia. Tu yang berlaku kes-kes bukan-bukan tu. Sebab selalu dipuji oleh orang lelaki ni, jadi cair dan sebagainya. Tu jadi orang ketiga, jadi zina dan sebagainya, jadi jatuh cinta dengan orang lain dan sebagainya. Sebab perempuan ni dia lemah dengan puji-pujian. Jadi janganlah kita ni sebagai orang perempuan ni, maknanya bila melihat ada orang lelaki yang selalu puji kita ni orang kata mudah nak cair ke, jangan, tuan-tuan. Kalau ada orang puji kita tu semua kerja Tuhan, alhamdulillah. Dan kita selayaknya menjaga hati kita dengan Allah dan menjaga hati kita untuk suami kita. Tuan-tuan, kena jaga batasan-batasan begitu, tuan-tuan. Baik, ketahui olehmu, kata Syekh Abdul Qadir Mandiri, tuan-tuan, bahawasanya, tuan-tuan, mata engkau itu, sikit lagi, tuan-tuan, ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Ini perkara yang tuan-tuan kena faham.
perkara pertama sekali tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kitab kita ni, Syekh Abdul Qadir Mandili ni tuan-tuan, memang style dia, cara dia tuan-tuan ya. Bila dia menulis tentang pasal-pasal tentang hijab-hijab mata, hijab telinga dan sebagainya tuan-tuan ya, dia akan cerita nikmat dulu. Ini konsep ataupun memang dari segi tasawufnya memang sebaiknya begitu tuan-tuan ya. Yang maknanya tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir ni sebelum dia nak cerita pasal penjagaan mata, penjagaan telinga, penjagaan mulut, dia akan ceritakan dulu tentang kelebihan-kelebihan nikmat-nikmat tersebut kepada kita tuan-tuan ya. Kenapa Syekh Abdul Qadir ni dia akan sebut tentang nikmat-nikmat yang besar-besar tu? Supaya tuan-tuan kita tahu nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah ni tuan-tuan bukan nikmat yang biasa. Dan supaya kita ni bila diceritakan awal tentang nikmat-nikmat, kelebihan-kelebihan nikmat mata dan sebagainya, supaya kita ni pandai menghargai dan mensyukurinya tuan-tuan gitu ha. Baik, perkara pertama tuan-tuan yang kita kena tahu tentang bab mata ni, kata Syekh Abdul Qadir, apa dia tuan-tuan? Mata ni Allah Subhanahu Wa Taala dia yang jadikan untuk kita. Itu perkara pertama yang kita kena faham ya. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Taala. Tuan-tuan, mata ni Allah buat tau. Maknanya mata ni Allah bagi. Bukan kita punyalah maksudnya. Jadi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Allah Tuhan yang merahmati kita, bagi kita mata. Besar tak nikmat mata tuan-tuan? Sungguh subhanallah, sungguh besar nikmat ni. Tuan-tuan dapat tengok isteri dapat tengok suami, dapat tengok Quran. Besar nikmat mata tuan-tuan nak. Dapat tengok rumah yang cantik tuan-tuan nak. Allah, cantiknya rumah saya. Sebab apa boleh tengok cantik? Sebab ada mata. Dapat tengok anak yang comel balik rumah ni, geramnya ibu kan. Geramnya ibu pada awak kan, comelnya awak ni kan. Kita boleh kata geram, seronok kan, main dengan anak-anak. Kenapa? Kita ada mata lah. Kan? Kita makan, sedapnya, nak ambil lauk dan sebagainya, tuan-tuan nak. Dan kita berjalan tak terpijak duri, tuan-tuan nak. Kenapa? Kerana kita ada mata. Subhanallah. Tuan-tuan, itu semua nikmat yang cukup maha besar daripada Allah. Baik, tuan-tuan. Jadi yang kita boleh ada mata ni, siapa bagi? Allah, tuan-tuan ya. Dan dengan nikmat-nikmat mata ni, macam-macam nikmat yang kita kecapi dekat dunia ni tuan-tuan, itu semua adalah kurniaan daripada Allah. Baik tuan-tuan ya. Bila kita faham mata ni kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan wajib kepada kita sebagai hamba untuk kita menjadikan mata ini benar-benar seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang saya nak sebut dengan tuan-tuan ya. Oleh kerana mata ni Allah Subhanahu Wa Taala dia yang cipta, dia yang bagi tuan-tuan, dan dia juga bagi nikmat-nikmat mata, dapat tengok anak dan sebagainya. Maka hendaklah wajib kita sebagai orang yang dikurniakan oleh Allah mata ni tuan-tuan yang datang daripada Allah ni, kita mesti menjadikan mata ni seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Tuan-tuan ya, jangan, saya nak sebut dengan tuan-tuan gini. Pegang konsep ni tuan-tuan, ya. Nikmat ni tuan-tuan, nikmat ni kita nak gunakan nikmat ni tuan-tuan, mestilah kita gunakan nikmat ni seperti mana yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Itu konsep dia. Sebab nikmat ni bukan kita punya. Tuan-tuan, macam saya lah. Awak nak pinjam kereta saya boleh? Tu kereta saya kan. Tapi syarat. Saya letakkan syarat. Ni kereta saya, bukan kereta awak. Awak nak bawa kereta saya ni syaratnya, bila nak bawa tu mesti masuk giarnya kena macam ni, macam ni. Bukan masuk giar ikut cara awak, ikut cara saya. Saya jaga giar saya ni. Contohnya gitu tuan-tuan. Kemudian cara buka pintunya kena gini-gini. Tuan-tuan, tak boleh buka main kasar-kasar, tutup kuat-kuat. Saya tak suka. Contoh gitu tuan-tuan. Kemudian kalau bawa kereta saya ni seminggu sekali kena basuh. Sebab kereta saya. Tuan-tuan, cukup syarat. Maknanya syarat tu, bila saya kata macam tu, setuju. Ambil lah, tak apa pakai. Tuan-tuan. Tapi bila saya tengok, basuh dak kereta saya, masuk gear pun laju-laju, rosak saya punya gearbox dan sebagainya. Contoh tu tuan-tuan kita. Kemudian tak ikut syarat saya jadi marah. Saya ambil balik bawa balik kereta saya. Awak bukannya pandai nak jaga kereta saya dengan amanah yang saya berikan. Jadi tuan-tuan, maknanya kita sebagai yang meminjam ni, kita kena gunakan apa yang kita pinjam ni seperti mana yang dikehendaki oleh yang memberikan nikmat tersebut. Jadi konsepnya tuan-tuan, setiap nikmat yang Allah beri kepada kita, kita mesti gunakan seperti mana yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Dan tuan-tuan, jangan sekali-kali kita gunakan nikmat itu seperti mana yang dikehendaki oleh kita, oleh nafsu kita. Itu konsep dia tuan-tuan ya. Jadi setiap nikmat kita kena gunakan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah lah, pemberi nikmat. Dan jangan kita gunakan nikmat seperti mana yang dikehendaki oleh diri kita. Tak boleh. Maksudnya, mata saya nak tengok apa, baik. Nak tengok apa, tanya. Allah suruh kita tengok apa. Tuan-tuan. Sebab tu setiap apa yang kita buat ni tuan-tuan, kita kena pastikan perkara tu Allah redha. Bukan kita redha. Kalau kita kira kita redha, kita suka nak tengok benda bukan. Itu yang kita redha. Itu yang kita suka. Oleh kerana mata ni Allah punya, bukan kita punya.
dan dia pinjamkan kepada kita, maka wajibnya kita buat begitu, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, maknanya kalau kita buat sesuatu perkara dengan apa yang dikehendaki oleh diri kita, tak ikut kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita ni peminjam yang kufur, peminjam yang khianat. Tuan-tuan, maka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah, tuan-tuan. Kat dunia ni memang belum dibalas, tapi di akhirat esok akan dibalas. Hakikatnya tuan-tuan, dibalas dah sebenarnya. Orang yang tak jaga mata ni ustaz, tak nampak pun tiba mata buta. Tuan-tuan, tengok perempuan sana sini, tengok TV ke, contoh tuan-tuan, tengok artis-artis dalam TV kan, tak nampak pun ustaz, tiba-tiba mata dia buta, elok je mata dia, tak ada pembalasan pun daripada Allah, tuan-tuan. Tak nampak pun apa, yalah ada bala-bala, tak ada apa-apa, tuan-tuan. Dia maknanya dekat dunia ni tuan-tuan, kita kadang-kadang tak nampak bala-bala yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang secara batin, kita tak nampak. Sebab saya kata tuan-tuan, orang tak jaga mata ni tuan-tuan, dia kata dia tak dibalas oleh Allah, hakikatnya sedang dibalas tapi tak perasan, tuan-tuan. Tuan-tuan, balasan yang orang tak nampak dengan sebab mata ni mana, tuan-tuan? Bila tak jaga mata, tuan-tuan, maka hati itu jadi keras dan kemudian jadi hilang khusyuk kepada Allah, hilang nikmat bersama Allah. Itulah balasan daripada Allah yang kita tak nampak, tuan-tuan. Kita ni nak nampak balasan daripada Allah ni, nak bagi nampak sakit baru kita rasa tu balasan daripada Allah, tuan-tuan. Jadi itu kecil, tuan-tuan, bala yang kecil, tuan-tuan. Ramai orang kata bila sakit jadi bala besar. Tu kecil sebenarnya, tuan-tuan. Gempa bumi bala besar, tak kecil sebenarnya, tuan-tuan. Bala yang paling besar ialah bila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita mati untuk dekat kepada Allah. Tu bala paling besar. Ramai orang tak rasa tu satu bala, tuan-tuan. Orang kata, oh, ni apa, rumah terbakar bala, tuan-tuan. Gempa bumi bala, tuan-tuan. Itu bala zahir, tuan-tuan. Habis-habis kat dunia dia, tuan-tuan. Tapi bala yang Allah beri yang paling besar bila Allah matikan hati kita daripada rasa nikmat bersama dengan Allah. Bila Allah matikan hati kita payah nak khusyuk dengan Tuhan. Bila Allah matikan hati kita tak ada perasaan dengan Tuhan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala matikan hati kita payah nak zikir kepada Allah. Itulah bala paling besar. Besar kenapa ustaz? Sebab hati bila mati dengan Tuhan, Allah murka. Mana ada bala yang paling besar melainkan bala kemurkaan Allah, tuan-tuan, pada kita. Dan kesan daripada hati ni, yang mati ni bukan setakat dunia, sampai akhirat lah, tuan-tuan. Mati dalam keadaan hati keras sampai akhirat esok, dalam keadaan dibenci oleh Allah, dan sebab hati keras itulah sampai masuk neraka. Besar ke tak besar, tuan-tuan? Ustaz, orang tak jaga mata, elok je saya tengok, elok apa, hati mati, hati keras, tuan-tuan. Jadi maksudnya orang tak jaga mata ni ataupun tak jaga hubungan dengan Allah ni, kita kata tak nampak pun balasannya, hakikatnya sedang dibalas oleh Allah. Mana balasannya? Tu hati keras tu. Itu balasan paling berat, tuan-tuan. Dia sebenarnya itu balasan pertama Allah buat. Tapi manusia tak perasan yang kat sini. Dia tengok zahir je, tak ada apa pun, saya elok je, tuan-tuan. Kadang-kadang ialah orang buat dosa dekat luar, tuan-tuan, tak jaga mata, ataupun orang yang mungkin rasuah ke, tuan-tuan, tipu orang, tak nampak bala pun ustaz. Elok je hidup dia. Kan kita tengok zahir, kita nampak bala tak bala dari segi zahir, tuan-tuan. Hakikatnya orang yang buat dosa, tuan-tuan, dah lama dah Allah bagi bala dekat dia. Kat mana? Dekat hati dia, tuan-tuan. Hati dia semakin keras, itulah bala paling besar daripada Allah, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, maknanya kita kena faham, bala hati tu yang paling kita kena jaga. Yang kita kena insafi. Ya Allah, aku ni dosa mata. Aku ni payahlah nak jaga hati denganmu, ya Allah. Maksud jaga hati tu macam mana? Maksudnya nak khusyuk, payah. Nak jaga hati supaya hati tu tumpu badanmu, ya Allah. Aku sedar dosa mata aku ni, ya Allah. Aku payah nak bawa hati khusyuk. Bila aku nak zikir, nak rasa seronok dengan zikir, payah. Tu yang kita kena insafi, tuan-tuan. Tapi maknanya kadang-kadang ada setengah orang bila bala hati tu datang, dia tak sedar, maka Allah bawa datang bala lagi besar. Tu yang gempa bumi. Tu maksudnya limpahan daripada hati yang dah keras, tak sedar juga. Tu yang Allah bagi sakit. Tu maksudnya limpahan yang kedua dah tu. Tuan-tuan, macam kita ni wabak COVID mari kan, tuan-tuan. Kita baru wabak nampak bala. Bala wabak mari kan. Selama ke hari ni sebelum COVID mari, hati kita semayang ke masjid pun jarang-jarang, tuan-tuan. Kita tak membesarkan Allah dalam hidup kita, tuan-tuan. Kemudian kita semayang kadang-kadang tak ada rasa nikmat dengan Tuhan, kita tak sedar. Itulah bala yang awal-awal datang. Bagi hati kita rasa keras, hati kita tak ada semangat nak dekat diri yang Tuhan, tuan-tuan. Tengok keadaan tu tak ada keinsafan diri, tu mari COVID pula tu, tuan-tuan. Hakikatnya bala dengan zahir ni, tuan-tuan, yang tu tak besar. Walaupun zahir nampak besar, tapi hakikatnya tidak besar. Sebab apa? Habis kat dunia, habis, tuan-tuan. Orang kena, kalau COVID ni habis kat dunia, akhirat tak ada COVID dah, tuan-tuan. Jadi yang paling besar tu bala hati. Sampai dalam kubur tak boleh jawab soalan Tuhan esok, tuan-tuan. Soalan mungkar nakir tak boleh jawab. Sebab apa? Hati gelap, tuan-tuan. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab.
Sebab hati tak membesarkan Allah. Jadi sampai kubur tak boleh jawab soalan daripada Allah. Dan akhirnya sampai akhir esok diseksa. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan ya. Jadi sekadar itulah perkongsian kita, tuan-tuan ya. Saya nak sebut dengan tuan-tuan apa? Nikmat ni tuan-tuan, sebagai peminjam nikmat, konsep dia. Kita sebagai hamba pegang konsep ni, tuan-tuan ya. Segala nikmat ni bukan guna nikmat seperti mana yang kita kehendaki. No. Tuan-tuan ya. Kita mesti pegang nikmat seperti mana pemilik nikmat tu kehendaki. Allah nak mata kita buat apa? Tuan-tuan ya. Kita nak jadi seorang yang pemegang amanah yang jujur. Tuan-tuan ya. Di dalam maknanya kita kadang-kadang faham amanah ni amanah bos dia. Kau ni khianat ni. Kan? Bos suruh buat kerja, kau tak buat kerja. Kan? Kalau saya dekat sekolah tu RPH. Cikgu-cikgu ni dipahamlah RPH ni. Ringkasan pengajaran tu kan. Belajar kan. Tuan-tuan. Buku tu. Kau tak hantar RPH. Kau ni tak amanah betul. Oh, subhanallah. Tuan-tuan. Dalam Al-Quran memang Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menunaikan amanah kamu, janji kamu, tuan-tuan. Antu'addul amanati ila ahliha. Hendaklah kamu tunaikan amanah kamu sesama manusia, tuan-tuan. Kita jangan lupa, bukan sekadar amanah kita dengan manusia, kita jangan lupa kita ada amanah dengan Allah. Kadang-kadang kita ni amanah sama manusia, nampak je kita, kau ni khianat ya. Tak amanah kau kita sendiri tak jaga mata, tak jaga mulut, kita tak rasa kita ni tak amanah. Pada kita pun kadang-kadang tak amanah juga, tak amanah kita dengan Tuhan kita tu lagi berat. Tuan-tuan tak amanah dengan manusia ni yang dipandang buruk oleh manusia tapi sekadar habis kat dunia, tuan-tuan. Tapi tak amanah dengan Allah ni, tuan-tuan, sampai dalam neraka lah perginya sebab khianat kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Jadi orang-orang yang memegang konsep yang betul itu, menjadikan segala nikmat itu seperti mana yang Allah kehendaki, itulah orang bersyukur. Itulah orang yang jujur dengan amanah, tuan-tuan ya. Dan kalau dia tersalah, dia minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku ni khianat dah dengan amanahmu, ya Allah. Kemudian orang-orang yang menggunakan nikmat seperti mana, tidak seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, tu kufur lah. Tuan-tuan, syukur lawannya kufur. Tuan-tuan, dapat nikmat lawan Tuhan, tak amanah dengan Allah dan sebagainya. Itu yang kita kena mengaji ni, tuan-tuan ya. Dalam kitab ni nanti dia akan cerita kita macam mana nak guna mata dengan betul. Apa pandangan mata yang paling kita kena jaga. Dalam kitab nanti dia akan bagi satu-satu perempuan yang bukan mahram, amrat, tuan-tuan nak melihat lelaki bernafsu dengan mana-mana lelaki yang kita tengok. Tu panjang tu, tuan-tuan ya. Dia maknanya pandangan mata ni bukan sekadar tengok perempuan yang haram saja, perempuan yang bukan mahram saja, tuan-tuan. Dia luas lagi sebenarnya. Hatta tengok budak lelaki pun tak boleh. Lelaki ustaz, budak pun jadi haram juga. Ada perbahasan-bahasannya nanti. Kita akan tengok pada kuliah-kuliah yang akan datang, tuan-tuan ya. Cumanya pada awal mukaddimah ni kita nak cerita pandangan mata ni, tuan-tuan, maknanya adalah milik Allah. Dia yang menjadikan. Dalam kitab ni sebutnya begitu supaya kita ni faham mata ni adalah pinjaman dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu esok di akhirat kelak, tuan-tuan ya. Baik, segala itulah tuan-tuan perkongsian kita pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Allah jaga mata tuan-tuan ya. Tuan-tuan jaga mata sungguh-sungguh. Tak jadi hijab kita dengan Tuhan ya. InsyaAllah bila kita sungguh-sungguh jaga mata, tuan-tuan akan rasa terangnya hati kita dan banyaknya hikmah-hikmah yang akan masuk dalam hati kita untuk kita kalau kita bercakap, kita mengajar orang tu, ucapan-ucapan kita banyak hikmah akan keluar, tuan-tuan ya. Dia bila bersih mata zahir, bersih mata hati. Dia mata zahir ni tuan-tuan dipanggil basar. Basar lah. Tetapi kalau mata hati dia panggil basirah. Di hati kita pun ada mata juga, tuan-tuan. Tu yang kata tak nampak hidayah, tak nampak kebenaran. Tak nampak kebenaran tu bukan mata zahir, tuan-tuan. Mari COVID ni kan, ujian wabak, tuan-tuan. Tak nampak lagi ujian daripada Allah. Tak nampak lagi teguran daripada Allah. Buta kan, tuan-tuan. Tak nampak lagi teguran daripada Allah, tuan-tuan. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka ada mata tapi mereka buta dengan mata mereka, tuan-tuan. Ainul la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak dapat melihat dengan mata. Tak dapat melihat apa tu? Mata hati tak dapat melihat tu. Tuan-tuan. Walakin ta'mal qulub. Mereka itu bukan buta pada mata zahir tapi mereka buta pada mata hati. Tuan-tuan. Macam mana nak buta mata hati tu? Oleh kerana mata zahir tak jaga, maka buta kat dalam tuan-tuan ya. Bila orang jaga mata zahir, maka dalam akan cerah. Sebab tu tuan-tuan, orang yang buta ni cacat ni, tuan-tuan. Dia memang buta mata zahir dia, tapi tuan-tuan subhanallah, hati dia cukup celek, tuan-tuan ya. Saya masa mengaji tahfiz saya tu ada seorang kawan saya namanya Mazli. Tuan-tuan. Dia satu-satunya pelajar tahfiz yang buta, tuan-tuan. Dia memang tak nampak, tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dia pergi mana-mana dalam sekolah tu, kan, dia berjalan macam orang melihat. Dia ada mata hati yang cerah, tuan-tuan ya. Kalau dia pergi surau tu, tuan-tuan, tak ada orang pimpin, dia tahu, tuan-tuan ya. Di dalam, dia pakai mata hati dalam. Kalau tuan-tuan jalan, dulu saya suka musik dia, tuan-tuan ya.
Kawan baik saya Mazdi tu. Bila saya jalan tu, saya jalan pelan-pelan, dia dengar. Siapa tu? Kata dia tu. Subhanallah, tuan-tuan. Peka telinga dia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita saja nak ngusik-ngusik dia, datang dari belakang dia, dengar. Siapa tu? Kata dia kan. Kadang-kadang kita buat suara kan, suara lain-lain. Dia kenal. Dia kata Hisham, Along dia kata kan. Orang dulu panggil saya Along, tuan-tuan. Dia, tuan-tuan, Mazdi ni pernah dia beri saya hadiah yang besar tuan-tuan, nak dapat. Hadiah banyak tuan-tuan ni daripada radio. Dulu radio ni tuan-tuan dia ada satu siaran kenal suara DJ tuan-tuan. Maksudnya DJ ni akan buat suara. Suara tu bukan macam suara dia. Payah ni nak menang. Saya dapat 1,000 tu hasil dia. Maksud tu 1,000 besar lah tuan-tuan. Jadi Mazdi ni kan dibuat panggilan tu, dia teka suara dia tu memang tepat. Ramai orang teka tak tepat tuan-tuan. Itu apa kata kenangan manis saya dengan dia lah. Saya pun bagilah share duit dengan dia dan sebagainya tuan-tuan ni. Masa saya belajar tahfiz itu. Jadi orang buta ni maknanya dia mata zahir ni memang tak nampak, tapi dalam ni cukup cerah nah. Dia hafal Al-Quran tu alhamdulillah. Tamat 30 juzuk dia hafal dengan dengar kan. Ya gitulah tuan-tuan ni. Orang tak jaga mata zahir ni, gelap mata hatinya tuan-tuan ni. Itu hilang nikmat bersama dengan Allah tu. Orang yang memang jaga pandangan mata ni, maknanya hati dia akan cerah. Gitu tuan-tuan ya. Baik, sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ni tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan nakkan kebersamaan bersama dengan Allah dengan penuh nikmat tuan-tuan ni, kalau kita benar-benar sayangkan Allah, kalau kita benar-benar nak hubungan kita dengan Allah ni semakin lama semakin cantik, pesan saya jagalah mata. Sebab tu bagi orang lelaki, memang saya selalu nasihat sangat-sangat, tutup TV, jangan tengok TV lagi. Muslimin sekalian ya. Orang perempuan pun sama tuan-tuan ni. Kita mengaji tasawuf ni jangan tengok orang lelaki, artis semua tu jangan, sebab benda tu syahwat ya. Dan perkara tu bukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala beri untuk kita buat sampai bila-bila. Kalau kita fikir balik, sampai bilalah aku nak kufur dengan nikmat mata ni tuan-tuan. Ada orang kata, Ustaz, saya tengok TV 20 tahun dah Ustaz, saya tak rasa apa-apa dah tengok TV ni. Kan tu perempuan seksi, saya tak rasa apa lah tuan-tuan. Dah tak rasa dosa dah Ustaz kan. Jadi tak ada apa-apa lah pada saya. No tuan-tuan, no, tak boleh tuan-tuan ni. Yang tu bahaya sebenarnya cakap macam tu. Bahaya sebab apa? Sebab kita dah terlalu lali dengan dosa sampai kita tak rasa apa-apa dengan dosa. Sebenarnya itu sudah bahaya hati kita. Dosa ni tuan-tuan, pada awal-awal mukaddimah kita buat kita rasa bersalah tau. Dosa aku buat ni. Tapi kalau dah buat sampai dah jadi biasa, akhirnya dosa tu bukan nak rasa bersalah, dah rasa terbiasa dah dengan diri kita. Dan kita anggap dosa ni perkara biasa. Bila kita punya anggapan macam tu, hati kita memang dah habis. Keras sekerah-kerahnya tuan-tuan. Sebab kita dah tak rasa kena cucuk jarum dah. Dah tak rasa sebab keras dah tu. Tuan-tuan. Ada orang kata, Ustaz, saya tengok tak rasa apa-apa, maka saya tak berdosa lah. Bukan macam tu. Maksudnya bila kamu tengok, kamu tak rasa apa-apa, maksudnya kamu kena taubat dengan Allah tu. Setengah orang ingat bila kita tengok benda-benda syahwah ni, tak rasa apa-apa, so kita dah kebal lah. Tak? Bukan sebab kebal, sebab kita ni dah keras hati jadi macam tu. Orang beriman, maknanya kalau tengok perempuan ke kan, yang nampak dada kan, terbuka aurat dan sebagainya tuan-tuan nak, maka dia akan rasa bersalah lah. Ya Allah, dosa denganmu ya Allah. Dia akan rasa macam tu. Tapi dia dah tak rasa dah tu tuan-tuan nak. Tu dah tanda hati mati dah tu. Tuan-tuan ya. Saya tak rasa apa-apa Ustaz. Tu dah mati. Hati dah mati, kena insafi diri. Kena taubat banyak-banyak kepada Allah. Jadi orang yang nak mengaji tasawuf ni, Syekh Abdullah pesan anak murid supaya jaga pandangan mata. Saya pernah tanya Syekh. Syekh kata kalau tengok TV hijab lah. Tu je lah. Syekh kata. Siapa yang rasa tak sayang hubungan dia dengan Allah, nak korbankan hubungan dia dengan Allah, nak ambil juga nafsu syahwat ni, nak seronok juga layan drama dan sebagainya, terpulang lah. Esok di akhirat kelak menyesal lah. Tak dapat keredaan dan kasih sayang Allah tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan, saya selalu pujuk hati saya bagi orang lelaki lah. Tak apa kan, perempuan dunia ni cantik setara mana sangat tuan-tuan. Duk seronok sangat, seronok lah Ustaz tengok cantik lah contohnya tuan-tuan. Cantik Ustaz, comel Ustaz. Allah, dunia ni cantik tara mana pun tak secantik bidadari syurga tuan-tuan. Saya selalu pujuk hati saya macam tu lah kan. Jaga pandangan mata kita kat dunia. Allah beri kita tuan-tuan nak pandangan mata yang indah. Qurratu ainin. Penyejuk pandangan mata kita. Hurrah tuan-tuan nak. Qurratu ainin hurun ain. Hurun ain tuan-tuan nak. Bidadari syurga. Tu lagi cantik. Kalau orang lelaki lah, orang perempuan sama lah. Benar? Tak jaga dekat dunia nak tengok sangat. Esok akhirat haram dapat bersama dengan bidadari syurga yang sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik. Tak ada tolak bandingnya dekat dunia pada hari ni. Tapi tu Ustaz, kami orang perempuan ni macam mana? Perempuan dunia lagi cantik. Cantik tak? Hari ni kita tengok isteri kita kan, baju kelawar je dia kan, nampak buruk je. Minta maaf sebut tuan-tuan. Bukan nampak buruk, maksud kadang-kadang nampak selekeh je tuan-tuan. Itu kat dunia tuan-tuan. Kat akhirat esok bila kita punya isteri jadi secantik-cantik bidadari dalam syurga. Jadi orang perempuan tak usah risau.
Walaupun dekat dunia ni kadang-kadang kerja penat kan, penuh dengan minyak-minyak kat dapur. Allah kan, macam-macam berpeluh-peluh kan. Dunia je tu, akhirat esok wangi dia. Tuan-tuan ya. Esok kita tengok isteri kita, Allah, cantiknya isteri aku. Tuan-tuan sungguh, tuan-tuan ya. Perempuan ni dia jadi ketua bidadari. Bidadari yang ada tu kan, dia ketua. Dan dia adalah secantik-cantik bidadari. Macam mana ustaz tu kerja Tuhan, Allah buat lah. So macam mana cantik dia, tuan-tuan, tu kerja Allah. Allah Subhanahu Wa Taala buat. Orang lelaki yang gitu, kau handsome dia kat akhirat esok kan. Allah, lelaki saya ustaz kan, tak rupa, nak kata Melayu tak Melayu. Tuan-tuan, nak kata Cina tak Cina, ada belaka suami saya tapi dia baik ustaz. Tak apa. Tuan-tuan, dekat dunia ni macam-macam lah rupa Allah buat, sebab Allah tak pandang pada rupa. Esok akhirat esok handsome suami kita. Tuan-tuan ni. Jadi maknanya orang lelaki sabar. Tuan tak? Kalau nak juga tengok wanita dunia, tengok kan. I'mal ma syi'ta, nak buat lah. Kata Jibril buat lah. Tapi esok akhirat kamu tak dapat apa-apa, kamu tanggung lah. Tuan-tuan. Hari ni kalau kita tak sanggup, terpulang lah. Tapi esok kita lah sendiri yang akan menyesal sampai bila-bila. Fikir lah. Nak yang sementara ke, nak yang kekal abadi. Kalau nak sementara, nak tengok TV, tengok lah. Nak buat dosa. Nak biarkan hati terus tak ada rasa nikmat dengan Allah. Terpulang lah. Tanya iman masing-masing lah, tuan-tuan. Tapi sementara je lah. Dunia seronok kan. Dalam kubur kena pukul. Tak ada nikmat dengan Tuhan. Di dunia beramal ibadat. Allah tak beri rasa lazat dan sebagainya. Akhirat esok masuk neraka dengan sebab biji mata. Tuan-tuan. Payah nak cari orang-orang lelaki di akhir zaman ni. Yang betul-betul jaga pandangan mata ni payah. Tuan-tuan ni kebanyakannya mata-mata orang lelaki di akhir zaman ni. Kalau ikut perhatian saya perhati juga kadang-kadang. Tengok. Banyak yang suka lilah-lilah mata. Tengok sana, tengok sini, tengok. Kalau pergi mana-mana tu gitulah. Payah. Nak cari lelaki yang tunduk. Ataupun kalau tengok satu tempat. Jadi malu. Dia malu nak tengok benda gambar-gambar ni, payah. Payah nak cari orang lelaki hari ni yang malu nak lakukan dosa kepada Allah. Malu, tuan-tuan ya. Bahkan selamba je dia buat dosa. Sebab apa selamba tu? Sebab dah terbiasa. Jadi keras dah hati. Na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan ya. Sekarang itulah perkongsian kita. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk kita jaga mata. Tuan-tuan, bukan senang ni. Kena banyak-banyak doa kepada Allah. Bila Allah tolong, mudahlah, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah berkat ilmu yang kita pelajari ni, tuan-tuan. Kemudian Allah beri keberkatan ilmu, kita boleh jaga pandangan mata kita daripada perkara yang Allah murka, tuan-tuan, insya-Allah. Bila jaga mata daripada pandangan yang Allah murka, Allah beri nikmat hati untuk bersama berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sampai akhirat, insya-Allah, tuan-tuan ya. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya penyampaian kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita jumpa esok, tuan-tuan ya, dalam kuliah subuh untuk menyambung pengajian tasawuf bab mata ni, insya-Allah, tuan-tuan ya.